Salam sejahtera kepada semua ibu bapak dan murid-murid SK St. Aloysius. Saya Lawrence George, guru besar SK St. Aloysius. Di sekolah kami juga mengharapkan agar murid-murid yang berada di sekolah sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kesehatan Malaysia. Penjarakan sosial, basuh tangan, dan mengguna pelitup muka. Makluman untuk semua ibu bapa, sekolah dalam proses baik pulih cerun. Jadi kami mohon ibu bapa boleh membantu sekolah mengambil anak-anak pada masa pulang, pada masa yang telah ditetapkan. Ini bertujuan untuk mengelak daripada kejadian yang tidak diingini. Satu lagi yang saya ingin maklumkan kepada ibu bapa, jika ada apa-apa masalah ataupun soalan, bolehlah datang ke sekolah berjumpa dengan pentadbir sekolah. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ibu bapa yang telah memberi kepercayaan kepada sekolah, yaitu guru-guru di sini untuk mendidik anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Kami berjanji dan berikrar untuk mendidik anak-anak tuan-tuan agar menjadi warga negara yang berguna untuk negara kita, Malaysia. Sekian, terima kasih. Saya, Encik Joseph Anggang, YDP, Sekolah Kebangsaan St. Aloysius di Banak, Penampang. Pertama sekali, saya bersyukur kita dapat bersama di tahun yang baru ini. Selaku YDP SK St. Aloysius di Banak, saya ucapkan salam sejahtera kepada semua guru-guru, ibu bapak, dan anak-anak yang saya kasihi. Seperti sedia maklum, kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang amat dahsyat, menggurunkan dunia sejagat, menghadkan pergerakan kita mengikuti peraturan-peraturan SOP yang ketat seperti memakai pelitup muka, penjarakan, dan sebagainya. Tetapi atas berkat kecekalan Anda semua, kita telah berjaya meneruskan program pembelajaran sepanjang tahun lepas, dan seterusnya peperiksaan akhir tahun anak-anak kita, walaupun secara talian maya, yang sudah tentunya amat menyulitkan. Beberapa program sekolah yang penting telah kita rancang tahun lepas, tetapi tidak dapat kita teruskan, seperti program menambah tabung sekolah, sukan sekolah, dan aktiviti-aktiviti luar dan sebagainya terbatal begitu saja. Begitu juga dengan masyarakat penting sekolah dan PABG tertangguh. Kita terpaksa membuat keputusan-keputusan di luar jangkaan yang sukar dan atas nasihat pihak sekolah demi kelangsungan program dan pembelajaran anak-anak kita. Saya amat berharap tahun baru kita bangkit bersama-sama dari segala kesulitan, dan azam nekad akan memberi sinaran harapan baru kepada anak-anak kita, khasnya sekolah kita, amnya, dan seluruh warga sekolah. Kita juga berharap bala COVID-19 ini akan berlalu secepatnya. Semoga Tuhan membimbing, memberkati, dan melindungi kita semua. Sekian, terima kasih.
Kita mulakan sesi taklimat kita pada hari ini dengan mendengar taklimat program transisi yang disediakan oleh Puan Agnes Zining selaku penyelaras program transisi SK St. Aloysius Limbanak Penampang. Program Transisi Tahun 1 merupakan satu program yang bertujuan untuk membantu murid menghadapi perubahan daripada pendidikan tidak formal di rumah atau tadika kepada pendidikan lebih formal di tahun 1 sekolah rendah. Dalam masa yang sama, program ini juga dapat memastikan agar semua murid tahun 1 yang datangnya dari latar belakang, pengalaman dan sosioekonomi yang berbeza akan dapat memulakan proses pembelajaran di tahun 1 pada tahap pencapaian yang hampir sama. Matlamat program ini adalah: pertama, membimbing murid melalui fasa alam tadika kepada alam persekolahan secara formal. Kedua, menyediakan dan membantu murid-murid menyesuaikan diri dengan situasi persekitaran, guru-guru dan kawan-kawan baru dalam masa yang singkat. Dan yang terakhir adalah untuk menarik minat murid untuk berasa seronok datang ke sekolah untuk belajar. Di akhir program, murid-murid dapat: pertama, mengembangkan sosio-emosi dan menyesuaikan diri kepada persekitaran pembelajaran yang formal. Kedua, dapat mengenal pasti potensi dan minat murid dari awal sesi persekolahan dari segi kognitif, kebolehan, kecenderungan dan keupayaan murid dalam sesuatu bidang atau mata pelajaran. Ketiga, membimbing murid tahun 1 berkaitan amalan, budaya dan adab ketika berada di sekolah. Dan akhir sekali, dapat mengeratkan hubungan dengan para guru supaya proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan. Tema program transisi tahun 1 pada tahun ini adalah Minda Cergas, Mata Bercahaya. Minda Cergas adalah kemampuan murid-murid tahun 1 membina dan mengaplikasikan kemahiran berfikir secara aktif melalui aktiviti berkumpulan dan saling bantu-membantu di antara satu dengan yang lain serta penglibatan yang menyeluruh dalam aktiviti-aktiviti yang dirancang awal untuk menunjukkan minda cergas. Dalam masa yang sama, murid-murid juga diharapkan dapat meningkatkan perasaan ingin tahu mereka melalui aktiviti-aktiviti yang mencabar serta bersesuaian dengan tahap umur dan pencapaian yang sedia ada. Selain itu, melalui aktiviti-aktiviti tersebut, akan wujud proses komunikasi yang dapat meningkatkan tahap keyakinan diri di kalangan murid di samping dapat memantapkan pemupukan nilai-nilai murni yang ada atau yang dibawa dari prasekolah. Mata bercahaya. Murid-murid tahun 1 ini dapat merasakan satu keseronokan untuk terus belajar bersama-sama dengan kawan-kawan, suasana, persekitaran dan guru-guru yang baru. Semangat dan minat mereka akan terus meningkat dari masa ke semasa melalui aktiviti-aktiviti yang disediakan tanpa menimbulkan sebarang permasalahan kepada sekolah, guru maupun ibu bapa atau penjaga mereka. Keadaan ini dapat diterjemahkan melalui mata bercahaya mereka yang sentiasa bercahaya pada setiap masa dan ketika untuk meneruskan proses pembelajaran mereka di tahun 1. Berikut adalah maklumat-maklumat penting kepada ibu bapa dan penjaga. Berikut adalah maklumat-maklumat penting kepada ibu bapa dan penjaga.
Kita teruskan taklimat kita pada hari ini dengan taklimat Dual Language Program DLP. Program DLP merupakan program yang memberi pilihan kepada sekolah untuk menggunakan bahasa Inggeris dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran bidang sains dan matematik yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Program ini dilaksanakan sebagai salah satu inisiatif di bawah dasar memartabatkan bahasa Malaysia, memperkukuh bahasa Inggeris MBMMBI. Tujuan perlaksanaan DLP adalah untuk memberi peluang meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris murid melalui pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran bidang sains dan matematik. Yang kedua, memberi peluang kepada murid untuk meningkatkan akses bagi penerokaan pelbagai bidang ilmu untuk bersaing pada peringkat global. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kebolehpasaran murid dalam alam pekerjaan. Berikut ialah taklimat daripada unit skim pinjaman buku teks SPBT untuk pengetahuan. Guru SPBT ialah Puan Caroline James. Semua murid warga negara Malaysia layak menerima pinjaman buku SPBT. Berikut merupakan prosedur peminjaman buku SPBT. EJK penyelaras SPBT akan menyediakan judul buku mengikut jumlah murid yang telah mendaftar sebelum tarikh tutup pendaftaran tahun 1. Guru kelas mengedarkan buku teks kepada murid dalam kelas masing-masing. Guru kelas akan memastikan setiap murid menerima buku yang sepatutnya mengikut jadual di lampiran 1 atau lampiran 2. Ibu bapa atau penjaga menyemak buku yang dibawa pulang murid, kemudian tanda tangan bagi pihak murid di borang akuan peminjaman buku SPBT, contoh borang seperti dalam lampiran 3. Borang diberikan kepada murid pada hari murid menerima buku teks dan buku aktiviti. Borang akuan peminjaman buku SPBT wajib dikembalikan kepada guru kelas sehari selepas buku teks dan buku aktiviti dibawa pulang. Hanya buku teks yang wajib dikembalikan. Berikut merupakan senarai buku SPBT bagi murid bukan Islam. Terdapat 16 judul kesemuanya yang terdiri daripada buku teks dan buku aktiviti. Berikut pula ialah borang akuan peminjaman buku SPBT. Peraturan dan penjagaan buku teks. Buku teks wajib dibalut dengan menggunakan pembalut plastik lut sinar. Wajib menulis nama dan kelas di bahagian kulit belakang buku teks dan di bahagian hadapan buku aktiviti seperti dalam lampiran 4. Sentiasa simpan buku teks di tempat yang selamat. Lampiran 4, contoh penulisan nama murid di buku teks dan buku aktiviti. Wajib membawa buku teks dan buku aktiviti mengikut jadual waktu kelas semasa kecuali diberitahu oleh guru bahawa buku tersebut tidak perlu dibawa. Tidak dibenarkan untuk menulis, melukis atau menggunting pada buku teks. Pihak sekolah akan menjalankan pemantauan ke atas penggunaan dan penjagaan buku teks secara berkala sepanjang tahun.
tindakan disiplin ke atas murid akan diambil sekiranya peraturan dan penjagaan buku teks ini tidak dipatuhi. Seterusnya, taklimat daripada Pusat Sumber SK St. Aloysius. Untuk pengetahuan ibu bapa, guru Pusat Sumber Sekolah ialah Puan Malini Tevi, anak perempuan Tambiraja. Pusat Sumber Sekolah PSS merupakan pusat mengakses maklumat yang mengandungi pelbagai sumber cetak dan bukan cetak, elektronik dan digital yang diurus secara sistematik bagi menyokong kualiti pengajaran dan pembelajaran. Objektif penubuhan Pusat Sumber Sekolah atau PSS ialah menggalakkan pelbagai aktiviti pembelajaran di PSS, meningkatkan tahap pembacaan melalui pelbagai sumber dan membantu dalam kemenjadian murid. Peranan PSS dalam program transisi tahun 1 2021 ialah untuk membantu murid-murid tahun 1 mengenal pasti lokasi kedudukan PSS dalam pelan sekolah, mengenal perkhidmatan PSS, peraturan pusat sumber sekolah, pengenalan koleksi bahan PSS, cara pemeliharaan bahan-bahan PSS, peminjaman buku dari PSS, dan program galakan membaca melalui program Nilam. Syarat bagi menyertai program Nilam ialah membaca salah satu buku atau bahan bukan buku. Berikut merupakan prosedur pelaksanaan program Nilam. Murid-murid digalakkan untuk membaca buku atau bahan bukan buku. Seterusnya, murid-murid wajib menulis rumusan dan digalakkan untuk melakukan aktiviti pengayaan yang lain. Seterusnya, murid-murid diminta untuk mendapatkan pengesahan daripada guru atau ibu bapa. Kesemua langkah-langkah tadi dicatatkan di dalam buku rekod bacaan Nilam. Program Nilam boleh dilaksanakan sewaktu persekolahan atau di luar waktu persekolahan. Sekiranya dilaksanakan semasa waktu persekolahan, program Nilam boleh dijalankan semasa perhimpunan, program-program anjuran sekolah, proses pengajaran dan pembelajaran, semasa di dalam pusat sumber sekolah, dan semasa rehat. Semasa di luar waktu persekolahan, murid-murid juga boleh melaksanakan program Nilam bersama ahli keluarga dan rakan-rakan. Fokus kepada kualiti pembacaan merupakan satu elemen penting yang telah ditambah baik dalam program Nilam. Fokus kepada kualiti pembacaan berkait rapat dengan aktiviti membaca yang merangkumi kuantiti dan kualiti bahan bacaan, pelbagai bahan dibaca, dan melakukan aktiviti-aktiviti pengayaan selepas pembacaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran. Murid-murid boleh memilih untuk membaca sama ada buku atau bahan bukan buku. Sekiranya murid-murid memilih untuk membaca buku, buku boleh berbentuk fizikal atau e-book. Manakala sekiranya murid memilih untuk membaca bahan bukan buku boleh terdiri daripada bahan bercetak atau bahan bukan bercetak. Berikut merupakan contoh-contoh bahan bukan buku dalam bentuk bahan bercetak: komik, poster, carta, risalah atau brosur.
Berikut pula merupakan contoh-contoh bahan bukan buku dalam bentuk bahan bukan cetak. Video klip berinformasi, CD perisian pendidikan, kit pembelajaran, e-bahan pembelajaran. Pengisian buku rekod bacaan nilam. Maklumat-maklumat berikut diperlukan dalam mengisi buku bacaan nilam. Tahun terbit, tarikh dibaca, judul, penerbit, nama pengarang, jumlah muka surat buku atau jumlah muka surat bukan buku, fiksyen, bukan fiksyen, bahasa, rumusan, aktiviti pengayaan sekiranya ada. Untuk pengetahuan murid-murid dan ibu bapa, ruangan rumusan wajib diisi. Rumusan bolehlah berbentuk lukisan, peta minda atau catatan. Bagi ruangan aktiviti pengayaan, murid-murid diminta untuk menandakan pada ruangan yang sesuai. Setelah itu, dapatkan juga pengesahan daripada guru atau ibu bapa. Akhir sekali, jumlahkan aktiviti pengayaan yang telah dilakukan pada ruangan yang berkenaan. Sekiranya tidak membuat apa-apa aktiviti pengayaan, hanya rekodkan satu di ruangan jumlah aktiviti, iaitu membuat rumusan sahaja. Antara jenis aktiviti pengayaan yang boleh dilakukan ialah seperti berikut. Tunjuk cara, membaca bersama, buku scrap, lakonan atau sketsa, resensi buku atau mengulas buku atau bicara buku, berpantun, lukisan atau poster, mencipta lirik lagu, radio sekolah, syarahan, forum, menghasilkan buku atau menulis buku, bercerita, deklamasi sajak. Rumusan pula boleh ditulis dalam bentuk ayat, lukisan atau peta minda. Berikut pula merupakan contoh borang analisa jumlah pembacaan. Berikut ialah keterangan bagi jenis-jenis bahan bacaan dan aktiviti. Bahan bacaan buku fiksyen, karya sastra yang dicipta daripada imajinasi seperti novel, cerita pendek, novel kanak-kanak, komik fiksyen dan semua bahan bacaan digital. Jenis bahan bacaan bukan fiksyen ialah karya yang berdasarkan fakta sebenar seperti komik pembelajaran, sains dan semua bahan bacaan bukan fiksyen berbentuk digital. Aktiviti ialah aktiviti atau pengayaan pembacaan seperti komen, catatan, rumusan, lakonan, simulasi, bercerita, pengucapan umum, nyanyian dan lain-lain yang berkaitan. Pengiktirafan mata ganjaran. Rekod bacaan nilam bagi murid tahap 1 akan diserapkan dalam pentaksiran bilik darjah PBD, manakala rekod program nilam bagi murid tahap 2 akan dicatatkan sebagai skor aspek penglibatan core curriculum PAJSK. Pengiktirafan mata ganjaran dalam bentuk bilangan bintang adalah seperti berikut. 1 bintang bagi bilangan bacaan sebanyak 144 sehingga 287 bacaan. 2 bintang bagi 288 hingga 431 bacaan. 3 bintang bagi 432 hingga 575 bacaan. 4 bintang
bagi 576 hingga 719 bacaan dan 5 bintang bagi 720 bacaan ke atas. Terdapat dua strategi guru menggalakkan murid membaca atau mencari maklumat. Cara pertama, bagi murid yang memerlukan bimbingan, murid diminta oleh guru untuk membaca dan mencari maklumat semasa proses pembelajaran dan pengajaran. Murid lemah membaca dan mencatat mengikut tahap mereka, kemudian disahkan oleh guru. Cara kedua, murid membaca atau mencari maklumat kerana minat. Kemudian, murid menjalankan aktiviti pengayaan di sekolah, di rumah atau di perpustakaan, seterusnya disahkan oleh ibu bapa, penjaga atau guru. Melalui program Nilam, ibu bapa dan komuniti memainkan peranan yang sangat penting bagi menggalakkan anak-anak membaca dan mencari maklumat serta melakukan aktiviti pengayaan. Seterusnya, aktiviti tersebut disahkan oleh ibu bapa, penjaga komuniti, NGO atau badan kerajaan. Antara cerita yang terdapat dalam buku-buku fiksyen adalah seperti berikut: cerita misteri, cerita sejarah, cerita legenda, cerita binatang, cerita rakyat, cerita sains, cerita sukan, cerita seram, cerita hayalan, cerita dongeng, cerita teladan, dan cerita penyiasatan. Bahan buku-buku bukan fiksyen merupakan buku-buku berbentuk pengetahuan serta mengandungi fakta. Antaranya, buku rujukan yang terdiri daripada rujukan am dan rujukan khas. Seterusnya adalah taklimat kesihatan. Perkhidmatan kesihatan sekolah. Perkhidmatan kesihatan sekolah adalah satu perkhidmatan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia kepada murid-murid yang berada di sekolah bagi memastikan penjagaan kesihatan yang optimum. Keutamaan diberikan kepada murid-murid sekolah bantuan kerajaan di seluruh Malaysia. Pakej perkhidmatan kesihatan. Perkhidmatan kesihatan di sekolah boleh dibahagikan kepada 3 komponen utama, iaitu perkhidmatan kesihatan sekolah, perkhidmatan pergigian sekolah dan perkhidmatan alam sekitar sekolah. Perkhidmatan kesihatan sekolah. Di bawah perkhidmatan kesihatan sekolah, murid-murid menerima perkhidmatan pencegahan penyakit, saringan kesihatan, rawatan ringan dan rujukan ke klinik atau hospital. Perkhidmatan ini bertujuan untuk mengekalkan tahap kesihatan murid di paras paling optimum melalui promosi kesihatan, pencegahan penyakit, rawatan dan rujukan. Mengesan masalah kesihatan yang boleh menghalang pencapaian akademik murid di sekolah dan seterusnya membuat rujukan awal bagi membolehkan intervensi awal dan penempatan murid dalam sistem pendidikan khas. Menggalakkan penglibatan masyarakat bagi membentuk sekolah sebagai institusi yang sihat dan selamat bagi membolehkan pembelajaran yang berkesan. Imunisasi kesihatan sekolah. Sebagai kesinambungan kepada imunisasi alam kanak-kanak, murid-murid sekolah diberi imunisasi seperti dalam jadual yang berikut. Berikut adalah jadual pemeriksaan fizikal yang dijalankan oleh pegawai perubatan untuk murid prasekolah tahun 1, tahun 6 dan tingkatan 3.
Masalah-masalah kesihatan yang dikesan di kalangan murid sekolah. Antara masalah-masalah kesihatan yang dikesan di kalangan murid sekolah adalah obesiti, ketajaman penglihatan, rabun warna, tulang rangka yang tidak normal, jangkitan cacing, kudis buta, dan kurang pendengaran. Rawatan dan rujukan kesihatan. Rawatan diberikan kepada semua murid yang dikesan mengalami masalah ringan seperti luka kecil, kudis buta, jangkitan cacing, kutu kepala, rawatan demam dan selesema. Kes-kes yang dirujuk pula adalah kes-kes yang memerlukan pemeriksaan lanjut untuk pengesahan kes. Antara masalah yang dirujuk adalah masalah ketajaman penglihatan, rabun warna, masalah degupan jantung dan kes disyaki mengidap psikolosis. Pemeriksaan kesihatan pergigian sekolah. Perkhidmatan ini dilaksanakan oleh pasukan pergigian sekolah yang melawat semua sekolah rendah dan menengah di Malaysia. Perkhidmatan kesihatan persekitaran sekolah. Perkhidmatan persekitaran sekolah adalah dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pelajaran secara bersepadu. Pemeriksaan persekitaran sekolah meliputi pemeriksaan infrastruktur sekolah, kebersihan, pengawalan penyakit bawaan vektor dan pemantauan kebersihan dan pengendalian kantin sekolah. Di bawah perkhidmatan ini, sekolah-sekolah menubuhkan pasukan bagi membinasakan tempat pembiakan nyamuk di sekolah bagi membenteras penyakit demam denggi dan mewartakan sekolah sebagai kawasan larangan merokok. Penolong pegawai kesihatan persekitaran akan membuat pemeriksaan di sekolah setiap tahun bagi memastikan sekolah adalah bersih dan selamat. Lain-lain perkhidmatan berkaitan kesihatan di sekolah. Selain daripada Kementerian Kesihatan, Kementerian Pelajaran turut bertanggungjawab dalam kebajikan murid di sekolah. Program bekalan makanan tambahan dan program susu sekolah yang diberikan kepada murid-murid sekolah rendah yang layak adalah contoh perkhidmatan berkaitan kesihatan yang termasuk dalam kategori ini. Tanggungjawab ibu bapa penjaga. Melengkapkan borang persetujuan perkhidmatan kesihatan dan imunisasi, iaitu bahagian 1, melengkapkan maklumat murid dan ibu bapa penjaga pada bahagian 2. Bahagian penting dalam maklumat bahagian 2 yang wajib diisi ialah maklumat alahan, penyakit dan masalah kesihatan anak, rekod imunisasi semasa bayi. Sila rujuk kad imunisasi anak anda semasa bayi. Borang bahagian 1 dan 2 telah dilampirkan dalam fail murid tahun 1. Berikut adalah bahagian-bahagian yang wajib diisi oleh ibu bapa dan penjaga. Borang kesihatan bahagian 2, maklumat murid, ibu bapa atau penjaga dan maklumat alahan. Borang kesihatan bahagian 2, maklumat penyakit atau masalah kesihatan murid. Bahagian ini wajib diisi dengan merujuk rekod imunisasi murid semasa bayi. Berikut merupakan taklimat daripada unit disiplin. Fasal 1, Perhimpunan. Perhimpunan mingguan akan diadakan pada setiap hari Isnin pada pukul 7.10 pagi. Pada pukul 7 pagi, semua murid
mesti berbaris di luar kelas masing-masing sebelum berjalan dalam barisan menuju ke tapak perhimpunan dengan pengawasan guru. Murid-murid dikehendaki berbaris mengikut kelas masing-masing dan berada dalam keadaan senyap. Lagu kebangsaan, lagu kebesaran negeri, dan lagu sekolah hendaklah dinyanyikan dengan penuh semangat. Semasa ucapan atau amanat yang disampaikan oleh guru besar atau penolong kanan dan guru-guru, murid-murid mestilah memberi perhatian sepenuhnya kepada apa yang disampaikan. Selepas perhimpunan dan doa pagi, murid-murid hendaklah bersurai mengikut barisan dan terus ke bilik darjah. Pasal 2. Pakaian seragam. Murid-murid mesti menggunakan pakaian seragam sekolah seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Lelaki baju putih, seluar panjang biru gelap, tali pinggang biru gelap, kasut dan stokin putih atau hitam. Perempuan, baju pinafore atau kurung putih, skirt panjang biru gelap, tudung putih, kasut dan stokin putih atau hitam. Tag nama atau lencana sekolah mestilah digunakan semasa menggunakan pakaian seragam sekolah. Kedudukan, lencana di bahagian atas manakala tag nama di bahagian bawah. Pakaian seragam sekolah mestilah digunakan semasa waktu sekolah dan perjumpaan rasmi di dalam atau di luar sekolah. Semua murid hendaklah menggunakan pakaian yang sesuai untuk pendidikan jasmani. Penggunaan selipar adalah dilarang kecuali atas sebab-sebab tertentu. Semua murid tidak dibenarkan memakai barang-barang kemas. Murid-murid perempuan tidak dibenarkan bersolek. Jam tangan bersaiz kecil berwarna hitam sahaja yang dibenarkan. Gambar-gambar di bawah adalah beberapa contoh kod etika berpakaian seragam dan baju PJ atau sukan. Gambar-gambar berikut merupakan contoh cara pemakaian lencana dan tag nama. 3. Kebersihan diri. Murid-murid mesti menjaga kebersihan diri semasa berada di sekolah. Murid-murid lelaki dilarang menyimpan rambut panjang. Murid-murid perempuan dinasihatkan supaya tidak menyimpan rambut melebihi paras bahu. Mereka yang berambut panjang hendaklah mengikat atau menyanggul rambut supaya kelihatan kemas. Pakaian seragam yang digunakan hendaklah berada dalam keadaan bersih. Murid-murid tidak dibenarkan menyimpan kuku panjang. Pihak sekolah akan melaksanakan pemeriksaan kebersihan diri murid-murid dari semasa ke semasa. Gambar-gambar di bawah menunjukkan contoh potongan rambut yang sesuai untuk ke sekolah. Pasal 4. Peralatan dan keperluan sekolah. Murid-murid mesti memiliki peralatan dan keperluan sekolah sendiri yang lengkap semasa berada di sekolah. Murid-murid dilarang meminjam peralatan murid yang lain. Murid-murid tidak dibenarkan membawa alat permainan ke sekolah. Peralatan sekolah yang digunakan hendaklah berada dalam keadaan baik, bersih dan disimpan di dalam bekas yang sesuai. Semua peralatan pelajar perlulah dilabel dengan nama murid. Murid-murid tidak dibenarkan membawa benda-benda tajam. Pihak sekolah akan melaksanakan pemeriksaan peralatan dan keperluan murid-murid dari semasa ke semasa. Kita teruskan taklimat program transisi dengan mendengar taklimat berkenaan bantuan murid. Taklimat ini disediakan oleh Puan Afizah binti Sulaiman selaku penyelaras aplikasi Pangkalan Data Murid APDM. Aplikasi Pangkalan Data Murid APDM merupakan aplikasi online untuk menyimpan segala maklumat berkenaan murid. Maklumat murid diambil daripada Sistem Jabatan Pendaftaran Negara.
Aplikasi ini digunakan untuk mengenal pasti murid-murid yang layak mendapat bantuan seperti rancangan makanan tambahan RMT, bantuan KUAM, bantuan awal persekolahan, beasiswa, bantuan zakat dan sebagainya. Aplikasi ini juga digunakan ketika mengisi aplikasi Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah SAPS. Ibu bapa boleh mengemas kini maklumat murid melalui aplikasi SPET KPM di pautan yang tertera. Namun begitu, sebarang pengemas kinian yang dibuat hendaklah dimaklumkan kepada guru kelas dan salinan dokumen seperti salinan slip gaji yang diperlukan hendaklah diserahkan kepada guru kelas. Terdapat 3 bantuan pembelajaran yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bertujuan untuk meringankan beban perbelanjaan yang ditanggung oleh ibu bapa atau penjaga. Rancangan Makanan Tambahan atau RMT adalah untuk memberi makanan tambahan kepada murid-murid sekolah rendah terutamanya dari luar bandar dan golongan berpendapatan rendah bagi memperbaiki keadaan kesihatan fizikal dan amalan pemakanan. Usaha ini juga adalah untuk membantu murid-murid meningkatkan prestasi kehadiran dan akademik mereka di sekolah selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin atau KUAM merupakan bentuk bantuan dana wang yang dikhususkan kepada pelajar-pelajar miskin bagi membantu meringankan beban pembelajaran mereka. Bantuan ini diberikan kepada murid melalui kaedah dikredit terus ke akaun murid atau pemberian dalam bentuk wang tunai. Bantuan Awal Persekolahan atau BAP bertujuan untuk meringankan beban perbelanjaan persekolahan anak-anak yang ditanggung oleh ibu bapa atau penjaga, terutamanya pada awal tahun. Bantuan ini diberikan kepada murid-murid tahun 1 hingga tingkatan 5 atau yang setaraf dengannya dari kalangan keluarga yang berpendapatan isi rumah kasar Ringgit Malaysia 3,000 ke bawah. Pemberian bantuan persekolahan kepada murid-murid dibuat berdasarkan kriteria-kriteria berikut. Murid warga negara Malaysia yang perlu dibuktikan dengan sijil lahir, MyKid, MyCard yang disahkan oleh Jabatan Pendaftaran atau apa-apa dokumen yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Borang berikut adalah borang yang perlu diisi oleh ibu bapa atau penjaga bagi membolehkan murid yang layak menerima bantuan. Borang ini perlu diiringi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan yang telah disahkan oleh pihak-pihak tertentu. Kegagalan atau kelewatan ibu bapa atau penjaga mengembalikan borang atau dokumen-dokumen yang diperlukan tidak lengkap boleh menyebabkan murid yang layak tidak dapat menerima bantuan. Oleh yang demikian, keprihatinan dan tindakan segera ibu bapa dan penjaga adalah perlu untuk mengelakkan sebarang keciciran murid dalam menerima bantuan persekolahan. Berikut adalah dokumen-dokumen yang disertakan bersama dengan borang permohonan. Salinan sijil lahir murid yang disahkan benar dari JPN, salinan kad pengenalan ibu dan bapa
atau penjaga yang disahkan benar dari JPN, salinan sijil kematian ibu atau bapa jika berkenaan yang disahkan benar dari JPN, salinan surat cerai atau pengesahan ibu atau bapa tunggal jika berkenaan yang disahkan benar, salinan slip gaji yang disahkan benar oleh majikan, pengesahan pendapatan yang disahkan benar oleh ketua kampung, pegawai grade A atau pesuruhjaya sumpah jika ibu bapa atau penjaga tidak mempunyai slip gaji. Sekian sahaja taklimat berkenaan bantuan persekolahan. Terima kasih. Seterusnya, taklimat daripada unit bimbingan dan kaunseling. Untuk pengetahuan, guru bimbingan dan kaunseling sekolah ialah Puan Nadine Norman. Terdapat 4 fokus dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Fokus pertama, pembangunan dan perkembangan sahsia diri murid. Fokus kedua, peningkatan disiplin diri murid. Fokus ketiga, pengurusan kerjaya murid. Fokus keempat, psikososial dan kesejahteraan mental murid. Fokus pertama iaitu pembangunan dan perkembangan sahsia diri murid bertujuan untuk memupuk perkembangan personaliti kendiri murid daripada aspek berikut: sikap penyayang, budi bahasa, konsep kendiri, kepemimpinan, komunikasi, kekemasan diri, ketepatan masa, dan motivasi diri. Fokus pertama ini bertujuan untuk menghasilkan perwatakan murid yang berketerampilan dan terpuji. Fokus kedua, peningkatan disiplin diri murid. Fokus ini bertujuan untuk memupuk disiplin murid termasuk intervensi yang perlu dilakukan bagi mencegah mereka terlibat dengan gejala-gejala disiplin dan antisosial yang lain. Fokus ini diharapkan untuk melahirkan murid yang berdisiplin serta sekolah yang aman dan sejahtera. Fokus ketiga dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling ialah pengurusan kerjaya murid. Fokus ini bertujuan untuk memberi pendedahan dan bimbingan kepada murid mengenai maklumat berkaitan peluang pendidikan dan hala tuju kerjaya. Kaedah pelaksanaan fokus ini ialah melalui program pendidikan kerjaya secara terancang bagi memastikan semua murid dapat mengenal pasti potensi diri, minat, sikap dan hala tuju kerjaya. Fokus pengurusan kerjaya murid ialah untuk menghasilkan murid yang tahu hala tuju pendidikan dan kerjaya masa depan. Seterusnya, fokus terakhir ialah psikososial dan kesejahteraan mental murid. Fokus ini bertujuan untuk membimbing murid supaya mampu mengekal dan mengurus kesejahteraan diri dan mental. Melalui fokus keempat ini, murid dibimbing dalam proses sosialisasi dan interaksi, aspek pengurusan emosi, dan perkembangan pemikiran yang positif. Fokus ini bertujuan untuk menghasilkan murid yang sihat pemikirannya. Berikut ialah kaedah pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, iaitu pengurusan profil murid, pelaksanaan pendidikan pencegahan, konsultasi keibubapaan, pengembangan kemahiran pembimbing rakan sebaya PRS, murid berkeperluan khas, penyampaian perkhidmatan, perkhidmatan kaunseling individu dan kaunseling kelompok. Melalui pelaksanaan pendidikan pencegahan, murid dibimbing agar berupaya mengelakkan diri daripada terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan yang memudaratkan diri, seperti kegiatan seks bebas, bahaya HIV, dadah, rokok, dan termasuk bahan inhalan.
Melalui konsultasi keibubapaan, murid dibimbing agar mereka mengetahui tanggungjawab diri dalam keluarga, di mana kemahiran keibubapaan akan diterapkan bermula dari alam persekolahan dan melaksanakan aktiviti engagement bersama ibu bapa murid. Bagi murid-murid yang terpilih untuk menjadi ahli pembimbing rakan sebaya PRS, mereka akan diberi pendedahan untuk meningkatkan kemahiran menolong dan soft skills. PRS diberi latihan agar berupaya memainkan peranan membantu rakan sebaya berkonsepkan bantu diri untuk bantu orang lain dengan menjadikan PRS sebagai role model kepada orang lain, memberi galakan kepada rakan-rakan agar bersikap positif dan menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain. Perkhidmatan kaunseling dan bimbingan khas juga diberikan kepada murid-murid berkeperluan khas di sekolah. Perkhidmatan diberikan dari segi kebajikan, kemudahan, soft skills dan hala tuju kerjaya murid berkeperluan khas. Murid-murid normal juga diberi bimbingan untuk menerima, membantu dan sentiasa memberi pertolongan kepada murid berkeperluan khas. Sebaran maklumat juga diberikan kepada murid berkaitan perkhidmatan yang boleh diberikan oleh guru bimbingan dan kaunseling serta faedah yang diperolehi daripada perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Sebaran maklumat berkaitan peluang-peluang pendidikan dan kerjaya murid turut dilaksanakan. Murid juga boleh mendapatkan perkhidmatan kaunseling secara individu atau kelompok pada bila-bila masa sewaktu persekolahan, termasuk semasa waktu pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya adalah taklimat hal ehwal murid. Taklimat ini disediakan oleh Puan Jessica Jocelyn James yang merupakan penolong kanan hal ehwal murid SK St. Aloysius Limbanak Penampang. Garis panduan keselamatan sekolah. Persediaan sebelum ke sekolah. Ibu bapa hendaklah memastikan kekemasan diri murid telah diurus mengikut peraturan sekolah. Murid hendaklah dalam keadaan sihat tanpa demam dan selesema. Sekiranya kurang sihat, pastikan murid berjumpa doktor untuk mendapatkan rawatan dan memaklumkan kepada pihak sekolah. Murid hendaklah bersarapan sebelum datang ke sekolah. Murid digalakkan membawa pelitup muka. Murid juga haruslah membawa bekalan air minuman yang cukup. Murid wajib membawa semua alat tulis, buku latihan dan buku teks yang diperlukan. Murid boleh membawa bekalan makanan dari rumah atau membeli makanan di kantin sekolah semasa waktu rehat. Pelawat dan ibu bapa. Ibu bapa atau penjaga adalah dilarang masuk ke kawasan sekolah semasa waktu persekolahan. Elakkan kunjungan sekiranya tidak diperlukan. Semua pelawat perlu mematuhi panduan berikut sebelum memasuki kawasan sekolah. Pertama, memakai pelitup muka. Kedua, menggunakan hand sanitizer yang disediakan. Ketiga, mengimbas suhu badan. Pelawat yang suhu badannya melebihi 37.5 darjah Celsius adalah tidak dibenarkan masuk. Dan yang terakhir, mencatat suhu badan dan menulis maklumat peribadi yang berkaitan dalam buku yang disediakan. Pelawat atau ibu bapa hanya dibenarkan berurusan di pejabat am. Sila berpakaian sopan dan beretika semasa berurusan dengan pihak sekolah. Skirt atau seluar pendek melepasi paras lutut adalah tidak dibenarkan. Ibu bapa dan pelawat hendaklah beredar dan meninggalkan kawasan sekolah sebaik saja selesai urusan. Berikut adalah masa persekolahan bagi murid tahap 1.
Murid perlu berada dalam kawasan sekolah sebelum pukul 7 pagi. Murid yang datang selepas jam 7 pagi dianggap lewat datang ke sekolah. Ibu bapa dan penjaga adalah diingatkan untuk mengambil anak jagaan mereka mengikut masa pulang yang telah ditetapkan. Penghantaran dan pengambilan anak. Murid-murid menggunakan pagar blok bawah semasa waktu datang dan pulang. Ibu bapa tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah. Ibu bapa digalakkan menepati masa penghantaran dan pengambilan anak untuk mengelakkan kesesakan murid yang menunggu di luar pagar. Peraturan keselamatan sekolah dan peraturan lalu lintas harus dipatuhi oleh ibu bapa dan penjaga. Bagi murid yang menggunakan bas sekolah, sila maklumkan masa datang dan pulang kepada pemandu bas dan menepati masa tersebut. Penggunaan bilik darjah. Amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Elakkan perkongsian air minuman, alat tulis atau buku pembelajaran. Duduk di tempat yang telah disediakan dan tidak menukar tempat duduk tanpa kebenaran guru. Murid dilarang mengalih atau mengubah susunan tempat duduk. Murid digalakkan memakai pelitup muka. Murid dilarang berkumpul, bermain atau bergurau dalam jarak dekat. Murid juga tidak boleh berada di kawasan larangan. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa terbuka. Murid perlu selalu menjaga kebersihan kelas. Dan akhir sekali, murid perlu mematuhi semua peraturan penggunaan bilik. Kehadiran sekolah. Murid-murid yang sampai ke sekolah selepas 7 pagi adalah dikira sebagai lewat. Murid-murid yang lewat hendaklah mencatat nama di dalam buku lewat sampai yang ada pada pengawas atau guru yang bertugas. Ibu bapa atau penjaga yang membawa anak mereka balik pada waktu sekolah dikehendaki mengisi borang pulang awal dan menandatangani buku rekod balik awal di pejabat atau di meja pengawal. Kehadiran murid ke sekolah adalah wajib. Murid-murid yang tidak hadir ke sekolah dikehendaki mengemukakan surat akuan doktor atau surat daripada ibu bapa atau penjaga. Murid yang tidak hadir ke sekolah atas sebab menghadiri aktiviti bukan anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia atau aktiviti tanpa kebenaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dianggap tidak hadir tanpa sebab. Ketidakhadiran tanpa sebab adalah dianggap ponteng sekolah dan dikenakan tindakan disiplin. Berikut adalah prosedur disiplin yang diambil bagi murid yang mempunyai masalah ketidakhadiran ke sekolah. Maklumat lanjut berkenaan sekolah boleh dirujuk dalam buku peraturan sekolah. Sekian, terima kasih.